Dia tulis kat situ apa? Kalau tanya orang Banjar sendiri, makna menyanggar tu, dia menyanggar bukannya mengingkar, menyanggar, sanggar. Demikian juga sanggar. Tapi kita baca apa pun dengan maksud sanggar tu betul lah. Kalau dekat situ kan tak ada bunyinya, melainkan kita akan baca sangkar. Ya tak? Mungkin pada orang dia akan bunyi sanggar, menyanggar. Kan ada tu kan? Kalau tuan-tuan tengok atas syahdan tu, kita selalu sebut fasilah, sangkar tu. Demikian juga sangkar dan fasilah itu sekali-kali tiada patut dinamai ubat pada adat. Muka surat 74 tu, baris yang kedua tu, atas. Membuang pasilih. Pasilah kita baca pasilah, baca pasilih. Betul lah yang kita agak tu macam memang macam yang sejenis macam buang ancak kat laut. Sejenis tu. Lepas tu gunakan alasan yang macam tu, kononnya nak buang penyakit, nak buang apa, seolah-olah macam ambil macam orang adat jugalah, ambil ubat, tapi itu tak dibenarkan. Yang itu tak dibenarkan, sebab kalau tak jatuh pada benda kurapat pun jatuh pada pembaziran dan sebagainya. Tak, hukumnya adalah haram. Bahkan kalau dia meyakini ada lain daripada Allah Ta'ala boleh memberi bekas, tu jelas-jelas syirik. Lain halnya bertawassul apa semua tak sama. Jangan dianggap itu sama. Memang nampak seolah-olah macam sama, tapi sebenarnya ada lerayan di situ, asing, tak sama. Benda tawassul ambil berkat selawat untuk nak baikkan penyakit, tak sama dengan cara-cara kurapat, tak sama. Walaupun nampak macam seolah-olah wasilah juga tu. Tapi yang ini ada sandaran nas. Yang kita buat, yang diharuskan oleh syarak tu, ada sandaran nas. Kalau tak ada sandaran nas, kebanyakannya masuk jatuh pada kurapat. Lebih-lebih lagi na'udzubillah, jatuh pada syirik. Ini yang diada-adakan, yang tak ada nas, sandarannya pun tak ada. Dah, ready? أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا مولانا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kalau tuan-tuan nak kurangkan risiko, buka pintu yang tu. Buka pintu yang tu. Memang bagus kalau aircon tutup, biar cepat sejuk. Tapi kalau risiko, takut risiko apalah, maklum zaman ni, elok buka gitu, jadi bebas sikit. Kalau boleh tingkap pun buka juga, tapi dah nak sejuk kan buka apa semua macam tak ada apa-apa pula. Tak ada, orang kata tak ada kaitan pula aircon tu, macam tak berbala pula. Dan satu amalan tuan-tuan, kalau diamalkan bagus, seperti mana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sekira-kira kalau ditimpakan penyakit tak kritikal, mungkin sakit kena juga tapi tak kritikal, amalan tu mudah je. Lepas kali setiap kali sembahyang, Bismillahirrahmanirrahim, wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Baca macam tu 7 kali. Baca je. Di samping laqad ja'akum lepas sembahyang maghrib dan lepas sembahyang subuh 7 kali. Buat amalan tu tak ada masalah. Kita ada, seperti mana cara kita ambil sesuatu ikhtiar untuk menghilangkan atau menjadikan benteng bagi segala penyakit.
Gitu juga dalam bacaan ni, itu juga sama je. Rupa ikhtiar tu sama juga. Baca bismillah. Sebab benda tak nampak ni, tak boleh kita nak takut-takut sangat. Takut sangat tak boleh, tak berjaga sangat pun tak boleh. Kadang-kadang kita lebih sebut banyak Omikron, Covid banding dengan zikir kepada Allah. Cuba kita banyakkan zikir. Segala gelisah, apa panggil, gundah gulana tu sikit. Ada satu sahabat saya kat Kota Tinggi, dia tak kena penyakit pun, tapi dia punya kebimbangan tu, la haula wala quwwata illa billah. Dia lebih kuat kebimbangan tu apabila nak pergi ke masjid dan surau tempat pengajian. Lebih kuat. Tenang je, tenang, sabar, insya-Allah. Dia juga yang mendatangkan penyakit, dia jugalah yang menyembuhkan penyakit. Inilah mungkin hikmahnya, bila mana ada penyakit, kita dapatlah beramal dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tu doa-doa seperti mana warid dalam hadis apa semua dapat diamalkan. Lebih sikit zikir banding dengan tak ada penyakit. Tak hikmah, nampak? Tapi jangan sampai tak. Kita nak keluar je, orang rumah kata. Orang rumah bukan rumah suami isteri. Orang sebelah rumah tu, jiran tu. Oi, tak takut penyakit ke? Aku ginilah. Selagi ada ruang, selagi diberi peluang nak mengaji ni, aku mengaji. InsyaAllah aku jaga SOP yang ada ni. Mudah-mudahan Allah Ta'ala pelihara aku daripada penyakit. Sebelum Covid pun aku ni memang dah pergi mengaji. Selalulah pergi belajar apa semua, ada ruang aku pergi belajar. Dah ada Covid pun gitu juga. Hati ni memang nak pergi belajar, tapi apakan daya, ada kekangan, tak boleh nak pergi. Dah kurang Covid pun, kalau ada peluang aku nak pergi, diizinkan pergi, kita pergi. Kita pergi. Tapi masalah kita ni, setengah daripada kita ni tak ada Covid dulu begitu juga. Dah ada Covid lagi lah. Selepas Covid begitu juga. Tak malas belajar juga. Ada Covid ke, tak ada Covid ke, orang sakit, orang tak sakit ke, orang bunuh diri ke, tak bunuh diri ke apa, kita gitulah. Keadaan kita gitu. Tak menta'zimkan syariat agama Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita tak mengaji, maknanya kita biarkan kejahilan dalam diri kita ni. Macam mana kita nak besarkan syariat agama Allah? Macam mana kita nak nampak bahawasanya betapalah besarnya nikmat beragama ni, yakni beragama Islam. Macam mana? Ini baru ujian ini, kita tak macam ujian orang tempat lain. Nak keluar rumah kena bom. Baru keluar rumah kena bom dah. Tengah tempat negara yang dibalakkan dengan peperangan. Kalau mengaji agama kena bunuh. Negara komunis. Kita bawa benda yang ada kaitan dengan agama tak kira walaupun tak Islam sekalipun, asal agama kena bunuh. Lagilah Islam, lagilah DNT. Kita masih lagi boleh. Jadi selagi ada ruang boleh tu, bismillah. Jangan takut gila-gila, tak payah. Kalau dengan saya ni, kalau nak bicara bab-bab ini lebih-lebih saya tak suka. Walaupun kita meraihkan ada penyakit tu, tapi kalau nak kata bahaya lagi kalau kita jahil dengan akidah. Bahaya ni. Faham? Menyusup pelan-pelan melalui video ajaran-ajaran sesat, fahaman-fahaman yang bertentangan jelas dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Itu kita tak pernah rasakan bahaya. Fahaman yang menjisimkan Allah, mentashbihkan Allah dengan makhluk. Fahaman mana-mana orang yang suka-suka hati bercakap pasal Islam, yang mana ajaran makrifat melipat bagai apa semua tu, suka-suka hati nak bercakap. Bukan ahli tapi nak bercakap, bawa orang kepada kesesatan. Ini masalah. Jadi kalau kita tak berjaga, kalau kita tak hashtag, kita jaga kita dalam akidah ni, kita tak belajar akidah, maknanya kita tak jaga kita. Kita belajar akidah, kita jaga kita. Bukan setakat jaga kita, lindung diri, lindung semua. Kita pandai akidah, faham akidah, belajar. Bukan setakat diri je selamat, orang lain pun selamat. Ni kalau kita sendiri dah salah fahamnya, kalau dah jahil, lepas tu ada fahaman yang lain pula, jahil murakab, faham yang kita faham tu pula sesat, kita membahayakan orang lain ni. Syahdan, tengok kitab tu, muka surat 74. InsyaAllah sambungan daripada kitab Tuhfatul Raghibin fi bayani hakikati imanil mu'minin
wa ma yufsiduhu min riddatil murtaddin, iaitu kitab Tuhfatur Raghibin pada menyatakan hakikat iman orang-orang mukminin dan barang yang membinasakan daripada riddah, naudzubillah, orang-orang yang murtad. Sambungan, qala al-musannif radhiyallahu ta'ala anhu, berkata musannif, syahdan telah disebutkan bahawa pekerjaan sanggar dan berbuang fasilih atau fasilah itu bid'ah dan haram yang amat keji, kerana ia mengandungi beberapa pekerjaan yang sekalian ulama ijma' atas haramnya. Sebab tu kena berpandukan ulama. Ulama kata tak boleh, baru tak boleh. Ni ulama kata benda-benda sesuatu itu tak boleh, kita cuba-cuba langgar pula fatwa ulama, yakni majoriti ulama atau ijma' ulama. Apatah lagi ijma' ulama. Kalau ada khilaf tu masalah lain. Ini ijma' yang diijma'kan oleh ulama, kesepakatan. Tak ada satu mazhab dari kalangan mazhab ahli sunnah yang kata boleh. Maka barang siapa menghalalkan pekerjaan itu, ia jadi kafir, murtad tanpa ikhtilaf, yakni tak ada khilaf tentang kemurtadannya itu. Tak ada khilaf. Murtad apa makna murtad? Keluar daripada agama Islam, naudzubillah. Sama ada dikerjakan pekerjaan itu atau tiada. Sama ada dia sendiri mengerjakan pekerjaan tu, pekerjaan syirik tu, atau dia menyetujui, dia tak buat tapi dia setuju. Dia kata atau tiada tu maknanya dia tak buat tapi dia respon, dia redha dengan pekerjaan orang lain, kafir juga. Man radhiya bil kufri faqad kafara. Siapa yang redha dengan kufur, walau sedikit, walau seinci kekufuran tu dia redha, maka hukumnya adalah kufur. Nauzubillah min dzalik. Dan barang siapa mengerjakan pekerjaan itu tanpa menghalalkannya, tetapi diiktikadkannya bahawa yang disanggar dan diberi fasilih itu memberi bekas dengan perangainya pada menyakiti dan mengerasi dan menolakkan bahaya, atau diiktikadkan bahawa sanggar dan fasilih itu memberi bekas dengan tabiatnya pada mengerasi dan menolakkan bahaya, maka orang itu jadi kafir dengan ittifaq sekalian ulama. Sebab ada lain daripada Allah Ta'ala boleh memberi bekas pada mengada dan menciadakan dari sudut hakikat. Sedangkan yang boleh memberi mudarat hanyalah Allah. Yang mengada menciadakan hanyalah Allah saja. Itu sifat ketuhanan. Tak boleh ambil sifat ketuhanan itu, tak boleh diletakkan pada lain daripada Allah Ta'ala. Hanya Allah je memiliki sifat ketuhanan. Betul, Allah memiliki sifat kudrah. Dengan sifat kudrah tu dia mengada dan menciadakan. Lain daripada dia tak boleh mengada menciadakan. Walaupun pada zahir ikhtiar hamba tu boleh mengadakan sesuatu. Boleh mengadakan sesuatu ikhtiar hamba, katalah. Kita buat sesuatu, kata kita buat kursi, buat meja. Buat apalah, buat kereta ke. Zahir nampak kita buat. Atau kita boleh mendatangkan sesuatu perubahan. Seperti boleh memberi bekas dari sudut lebam, bengkak, berdarah, luka dan sebagainya. Seorang doktor operation membedahi akan seorang, ambil pisau belah. Adakah pisau tu yang membelah? Kalau silap dia sudah hakikat? Tak. Pisau tak ada perbuatan. Jadi zahir nampak pisau, zahir nampak hamba yang melakukan perbuatannya sendiri itu, tapi hakikat hanya satu perbuatan, perbuatan Allah. Itu yang dikatakan sebagai tauhid, menunggalkan Allah Ta'ala pada af'al, perbuatan ini. Yang boleh memberikan kerana Allah je dengan sebab kudrah boleh mengadakan dan mentiadakan akan tiap-tiap sesuatu daripada yang mungkin. Faham? Yang jadi kafir ni bila i'tikad lain daripada Allah boleh memberi bekas. Bukan cakap yang zahir. Kalau cakap zahir macam biasa ni, awak pukul dia sebab tu dia jadi lebam. Yang ini cakap zahir, tak apa. Ini tak menjejaskan akidah. Tapi i'tikad dari sudut hakikat sama, ada perbuatan yang bersekutu dengan perbuatan Allah, atau ada lain daripada Allah boleh memberi bekas, ni kafir dengan jalan ijma'. Sebab tu kafirnya orang kafir itu, walaupun dia kata kami tidaklah menyembah melainkan tujuan kami mendekatkan diri kepada Allah, masalahnya dia sembah, dia beribadat kepada berhala tu, atau dia mengiktikadkan ada sebahagian daripada sebab ketuhanan pada berhala tu atau pada selain daripada berhala tu, kafir. Lain daripada orang Islam kalau dia nak jadikan satu tu wasilah,
Kenapa berwasilah? Dengan sebab barakah amalan atau kemuliaan kedudukan pada satu orang tu. Dengan sebab tu, maka mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala menunaikan apa yang diharapkannya, apa yang didoakannya. Mudah-mudahan Allah Taala mengabulkan hajatnya. Tapi dari sudut hakikat, bagi orang Islam tu i'tikadnya serupa je, iaitu yang memberi manfaat hanyalah Allah, yang memakbulkan doa hanyalah Allah, yang memberi mudarat hanya Allah saja yang boleh. Lain daripada Allah Ta'ala tidak memberi bekas. Tak pula menyembah kepada Nabi, tak menyembah pula kepada wali, tak menyembah kepada mana-mana lain daripada Allah. Bukan tujuannya beribadah, tujuan ibadah tu kepada makhluk, tidak. Faham? Macam ibu bapa cium tangan dia, hormat dia, sebab apa tu? Nak mencapai keredaan Allah. Adakah menyembah ibu bapa tu? Tak. Sebab Allah meletakkan keredaannya pada ibu bapa tu. Dia suruh kita taat je lah, muliakan je lah, dapatlah keredaan dia. Hormat je lah, dapat keredaan dia. Adakah jadi hormat wasilah kita doa, ya Allah berkat ibu bapa aku, Engkau perkenankanlah segala hajatku? Salah ke macam tu? Dari sudut wakilnya salah ke tidak? Tak salah, sebab memang ibu bapa ni ada kedudukan yang khusus dalam agama ni. Jahat macam mana pun ibu bapa tu wajib dimuliakan sebagai ibu bapa. Kita tak boleh nak tukar orang lain. Tak boleh nak tukar orang lain. Kalau bapa angkat pun tak menyamai bapa yang betul, mak angkat tak menyamai mak yang betul, tak boleh tukar tempat tu. Allah yang mentakdirkan tu. Jadi wajib tak muliakan? Wajib. Walaupun ibu bapa dia tak handsome, walaupun ibu bapa dia miskin, walaupun ibu bapa dia ahli maksiat, tetap kedudukannya sebagai ibu bapa wajib dimuliakan. Habis esok kalau saya bertawasul dengan Ustaz Taufik, boleh tak? Itu tak kena wakil, sebab Ustaz Taufik ahli maksiat. Engkau bertawasul dengan aku buat apa? Sebab tak ada apa-apa. Tawasul dengan Rasulullah SAW, tawasul dengan sahabat, tawasul dengan wali-wali Allah, itu kena dengan wakil. Ya tak? Dan barang siapa mengiktikadkan yang demikian itu memberi bekas dengan kekuatan yang dijadikan Allah Ta'ala dalamnya, maka para ulama ikhtilaf pada orang itu jadi kafir, dan mereka tiada khilaf pada orang itu jadi bid'ah fasik. Ada juga setengah perbuatan tu tak dikategorikan sebagai kafir, tetapi termasuk daripada bid'ah dan kafir. Itu khilaf di kalangan ulama. Namun begitu ada juga ulama yang mengatakan jatuh kafir. Jadi ini timbangnya, ihtimalnya dalam perbahasan. Boleh setengah kata kafir, setengah kata tidak. Habis kesimpulannya, jangan buat ni tak baik, haram. Takut jatuh kafir pula. Kalau tak kafir pun bid'ah fasik. Jangan. Silap bid'ah fasik tu pergi ke kafir pula nanti. Jangan buat. Macam orang kata Allah atas arsy, tu bid'ah fasik di sisi Asy'ariyah. Di sisi Asy'ariyah. Lain daripada itu, yang syadid sikit kafir. Faham? Jadi, tapi cuma ahli sunnah berhati-hati dalam mentakfir. Maknanya berhati-hati, tak mudah-mudah untuk nak jatuhkan kafir pada umat Islam. Tak bermudah-mudah. Bukan segolongan atau sekumpulan yang bermudah-mudah menuduh amalan orang Islam ni syirik kafir, syirik kafir. Itu bukan ahli sunnah wal jamaah. Faham tu? Kalau ada lah orang mengajar macam tu, itu bukan dari manhajnya atau jalannya akidah ahli sunnah wal jamaah. Bukan. Kita tak bermudah-mudah nak kata individu tu kafir. Tak. Tapi kalau umum perjalanan tu, kalau siapa buat macam ini jatuh kafir, itu umum. Tapi kalau mentakyinkan individu tu, itu tak bermudah-mudah di sisi ahli sunnah wal jamaah, bahaya. Melainkan ulama besar mengkafirkan individu tu, itu lain. Ulama yang ada autoriti yang layak. Faham? Jatuh kata ni dia setengah daripada mereka itu sekian nama, jatuh kafir ia atas sebab-sebab sekian dengan pengkajian perbahasan yang dia buat, layaklah orang ini dimasukkan dalam golongan ni, iaitu golongan-golongan yang terkeluar daripada agama Islam dari sudut akidahnya. Itu dia. Adapun kita orang awam macam kita ni, jangan bermudah-mudah ambil satu pendapat tu kafirkan orang, tak boleh. Nauzubillah. Tak lindung jangan cepat-cepat cakap sesat kafir. Sebenarnya merosakkan orang awam ni pun kadang-kadang yang pakai kopiah juga. Kalau tak kerana dia tu, orang tak bermudah-mudah ngikut.
Tapi dia tu yang bermudah-mudah kata, oh ni sebenarnya perbuatan ni boleh membawa kepada syirik. Dia cakap membawa kepada syirik, orang awam terus syirik. Nampak? Bahaya tu. Belajar tidak, apa tidak, duk kutuk-kutuk sifat 20, duk tikai jalan Asy'ariyah. Pernah ke mengaji satu-satu daripada satu helai kepada satu helai, fahamkan betul-betul apa tujuan metodologi di dalam Asy'ariyah Maturidiyah. Apa maksud besar dia? Susunan sifat-sifat Allah Ta'ala tu. Sifat 20 tu dipelajari, dipahami, dikuasai. Apa tujuan dia? Tak lain dan tak bukan, maksud satu je. Supaya setiap orang boleh memahami i'tikad yang benar, Maha suci Allah daripada segala sifat kekurangan dan kelemahan. Salah ke? Ni tak buat fitnah. Ni kalau Asy'ariyah ni fitnah kalam, ni ilmu kalam, fitnah otak. Dah tentu Tuhan suruh kita guna otak ni. Tapi jangan guna sampai macam jadi Mu'tazilah. Kalau sampai jadi Mu'tazilah tu tak betul, sesat, bahkan boleh jadi kufur. Kita orang Islam, orang akidah Ahlussunnah wal Jamaah, guna juga akal, tetapi untuk menyokong wahyu. Tuhan kata dia tak sama dengan segala yang baharu. Laisa kamitslihi syai' wa huwas samiul basir. Ni ayat muhkamat. Tak payah nak panjang-panjang perbahasannya. Inilah dia sebenarnya. Allah itu tak serupa dengan segala sesuatu lain daripada dia. Maknanya tak serupa dengan selain daripada dia. Tak sama dengan yang baru, tak sama dengan makhluk. Dari sudut zat, sifat, perbuatan. Itulah muhkamat ayat ni. Jadi kalau ada ayat-ayat mutasyabihat, ayat ni jadi rujukan. Asasnya Allah tak sama dengan makhluk. Habis ayat-ayat yang ini macam seolah-olah Tuhan bersifat macam sifat makhluk, dah tentu bukan dengan makna itu. Yang bawa fitnah Tuhan atas arasy, Tuhan. Sedangkan di dalam akidah yang disusun oleh Imam Abu Hasan Asy'ari dan Imam Abu Mansur Maturidi, ada cakap Tuhan atas arasy, ada cakap Tuhan duduk langit. Tak ada. Jadi mana yang benarnya? Ini yang benar. Belajar sifat 20. Jalan Asy'ariyah Maturidiyah. Kalau ambil lain daripada ni, biasanya akan jadi sesat. Lagi-lagi dewasa ni kata nak ulama salah apa? Engkau duduk di zaman ni, kalau tak ada benteng betul-betul, tak jadi silap lagi ada. Dia jadi pincang ni bila satu orang, bukan satu orang, banyak orang bawa akidah yang bertentangan dengan akidah Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah Maturidiyah. Lepas tu masuk pula live kat kuliah pula. Yang kita pula post mana-mana kuliah boleh masuk. Asal nama kuliah masuk. Kita sendiri tak ada basic dan tak ada asas. Kita menyebarkan kesesatan tu, bukan menyebarkan kebenaran. Oleh kerana hari ni mengaji akidah, panas sikit lah. Kita menyebarkan kesesatan tu, awas. Jangan bermudah-mudah. Kita mati, kita bertanggungjawab. Sebab tu kena jaga-jaga. Faham? Jadi kalau di Johor, akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah, aliran Asy'ariyah Maturidiyah. Belajar Asy'ariyah tu. Majoriti Al-Asy'ari. Sebab apa? Jadi tak sama tu. Bukan tak sama. Ada benda-benda itu yang lain sikit tu, dari sudut lafaz, makna sama. Perjalanannya itu kan kemudian Asy'ariyah datang dulu, kemudian Maturidiyah. Dari sudut asas panduannya Quran hadis juga. Cuma siapa yang membawa, mujaddid yang bawa tu Imam Abu Hasan Al-Asy'ari, kemudian datang Imam Abu Mansur Al-Maturidi. Dua-dua sama ahli sunnah belaka. Yang biasanya menyalahi dua ni ahli bid'ah wal ahwa. Yang bertopengkan atau pengapa lagi ada, yang menunggang kalimat ulama salaf tu, pok-pok ahli bid'ah lah. Dia gunakan kami mengikut salaf. Dia menggunakan ulama salaf tu. Sebenarnya ulama salaf bukan akidah macam mereka. Mana ada ulama salaf kata Tuhan atas langit? Ulama dia yang kata. Mana ada ulama salaf kata Tuhan tu bertangan, cuma tangan tak serupa dengan makhluk. Mana ada? Lepas tu dia marah kat kita pula. Bacalah kitab-kitab salaf. Salaf mana? Salaf di sisi awak.
Macamlah ulama-ulama Asy'ari, ulama-ulama Maturidi tak kenal ulama salaf dan tak baca kitab ulama salaf. Tengok siapa yang memperjuangkan Islam. Adakah dari golongan yang lain daripada Asy'ariyah, Maturidiyah ataupun Salafus Saleh? Tak. Golongan ahli bid'ah tak ada buat jasa lah. Yang membebaskan daripada penjajah, yang membantu Islam, yang mengembangkan Islam, yang ajak orang berzikir, ajak orang ingatkan Allah, ingat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ni, golongan Asy'ariyah, Maturidiyah. Bacalah sejarah. Tengok. Tapi pandai pula ambil nak kalam ulama Asy'ariyah. Sebut Imam Nawawi lah. Sebut ulama tu, ulama ni. Pandai pula ambil orang yang ulama-ulama yang berakidah dengan Asy'ari, dengan akidah Asy'ariyah. Kenapa tak ambil ulama kau? Maka atas tiap-tiap hal, wajiblah atas orang yang menghalalkannya dan mengerjakan pekerjaan itu segera bertaubat daripadanya dan meminta ampun pada Allah dengan segala syaratnya. Dan janganlah ia berputus asa daripada rahmat Allah, kerana Allah Ta'ala maha mengampuni akan dosa hambanya. Firman Allah Ta'ala, la taqnatu min rahmatillah, innallaha yaghfiru dhunuba jami'ah. Lepas tu kita doa, mudah-mudahan orang yang terpesong daripada jalan akidah ahli sunnah wal jamaah bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan mudah-mudahan Allah mengekalkan kita di atas akidah ahli sunnah wal jamaah. Sebab nombor satu sekali yang perlu kita jaga, yang kita utamakan adalah akidah. Bahkan kalau masuk dalam kubur, yang berkaitan dengan akidah yang ditanya. Man rabbuk, itu dulu awal. Siapa Tuhan kau? Kalau tak kena kita akidah, kita terpesong, takut-takut kita buta, tak kenal. Tak boleh nak sebut Allah, tak boleh. Payah nak menyebut Allah tu, melainkan dengan limpah kurnianya juga. Jadi kita seru kepada orang-orang yang dah terlanjur, yang dah jauh, elok balik kepada akidah sebenarnya. Apa yang dibawa oleh Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Abu Mansur Al-Maturidi adalah akidah yang yang benar, yang selari dengan akidah yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat ridwanullahu taala alaihim ajma'in. Adapun dosa besar, yang dimaksud ayat tu jangan kamu putus asa daripada rahmat Allah Ta'ala, kerana bahawasanya Allah Ta'ala mengampuni segala dosa. Dosa kita besar macam mana sekalipun, hatta syirik sekalipun. Syirik, tapi kalau dia bertaubat, diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Luas limpah kurnia Allah. Betul kalau disebutkan zahir ayat Al-Quran tu, Allah mengampunkan dosa melainkan syirik. Dia tak redha orang yang syirik. Maknanya dosa yang lain tu tak keluar daripada agama. Tapi kalau dosa syirik keluar daripada agama. Tapi kalau dia bertaubat, balik semula kepada Islam, mengikut syarat-syaratnya, ikhlaslah dia, diterima oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Faham? Adapun dosa besar, maka diampunkannya dengan taubat, dan dosa kecil diampunkan adakala dengan taubat, atau dengan menjauhi dosa besar, atau dengan mengerjakan amal soleh. Dan lagi hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Mas'ud, Nabi SAW bersabda, at-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalah. Yang bertaubat daripada dosa itu seperti yang tiada dosa baginya. Jadi kena bertaubat, baik dosa besar, baik dosa kecil maupun dosa besar. Dosa kecil lagi disuruh bertaubat, apatah lagi dosa besar. Soal, apa perbezaan antara syaitan, jin dan iblis? Jawab, menurut pendapat Syekh Ibrahim Al-Laqani dalam kitab Umdatul Murid Syarah Jauharatit Tauhid. Ini kitab masyhur, orang ahli sunnah wal jamaah kenal matan Jauharatul Tauhid. Kita kalau tak mengaji matan Jauharatul Tauhid, kalau bagi talibul ilm, kalau dia tu kata dia alim, tapi kalau orang sebut, kenal tak matan Jauharah? Matan Jauharah, matan akidah. Matan apa tu alim tak semati lah. Suan-suan kuku ni tak akal lah, tak kenal matan Jauharah, matan Jauharatul Tauhid bagi Syekh Ibrahim Al-Laqani radhiyallahu ta'ala.
Kita alhamdulillah di zawiyah kita bagian tafakuh, kelas tafakuh hafal ni. Matan Jawharatul Tauhid, matan Aqidatul Awam, matan Sanusiyah hafal. Sebagai persediaan sebelum melanjutkan pelajaran dan pengajian di peringkat yang lebih tinggi lagi. Yang matan-matan ni dah dihafal awal. Nampak macam tak ada apa-apa ya hafal ni. Lepas dah faham syarah, baru nampak gunanya matan. Faham? Baru nampak gunanya matan. Orang lidah ni nak sebut je. Orang ahli bid'ah ni bab-bab ni tak menghafal matan ni. Matan-matan tauhid ke matan ni semua tak hafal. Matan fiqh ke apa ke, bukan budaya dia ngapa-ngapa ni. Kadang-kadang dia bukan ikut ulama betul pun. Dia ambil ulama-ulama yang serasi dengan pandangan dia, ikut hawa nafsu dia. Sebenarnya kita belajar ni ada kawaid, ada kaedah-kaedah dia, disiplin dia. Hafal matan. Matan tu dihafalkan, lepas tu fahamkan syarah. Mesti nak kena ada guru yang ahli, guru yang pandai. Akidah apa yang kita nak cebur? Kita kena tahu tu akidah apa. Kalau lain macamnya guru tu cakap Tuhan duduk atas aras, kan dah jelas. Dari sudut naluri biasa manusia pun tak boleh terima lah benda tu. Ini kita sendiri yang membenarkan. Betul lah ni. Itu yang susah nak keluar tu. Bukan seluar, susah nak keluar. Dah jadi taksub pula. Soal, apa perbezaannya antara syaitan, jin dan iblis? Jawab. Menurut pendapat Syekh Ibrahim Al-Laqani di dalam kitab Umdatul Murid Syarah Jawharatul Tauhid, nakal daripada Burhanul Halabi, bahawa jin dan syaitan itu daripada anak cucu iblis yang dilaknati. Yang Islam daripada mereka itu dinamai jin, dan yang kafir daripada mereka itu dinamai syaitan. Seperti manusia, mereka itu daripada anak cucu Adam. Seperti manusia, mereka itu daripada anak cucu Adam. Kan dikaitkan. Ini pun gitu juga. Iblis dipecah-pecah. Ada yang mana yang Islam tu dipanggil jin, yang mana jahat tu ikut iblis dipanggil setan. Inilah pula yang masyhur pada lidah kalangan manusia. Inilah qaul yang masyhur pada lidah kalangan manusia. Dan tersebut di dalam tafsir Jalalaini, tafsir yang muktabar, tafsir Al-Sunnah. Dia ada syarah dia. Kalau tafsir Al-Jalalaini ni, kita nampak macam kalimat-kalimat mufradat gitu. Tafsir juga, tapi dia tak panjang. Dia ada satu tafsir yang masyhur, Tafsir Jamal Alal Jalalaini. Nama kitab tu Al-Futuhatul Ilahiyat. Ada berapa jilid tu? Berapa jilid tu dekat kita punya madrasah? Yang atas sekali tu. Budak baru nak belajar, tak nampak kitab tu. Yang dia nampak handphone dia. Kitab tu dalam 15, ingat, 15 ke 20 jilid macam tu. Siapa yang nak baca tu? Agak-agak hafiz Quran belum tahu nak baca tu. Ya tak? Dah tunduk dah. Allah. Sebab tu orang ulama-ulama dulu hafiz Quran 8-9 tahun. Itu sebagai pasak. Pasak dia, maknanya pasak keberkatan. Mulakan dengan Al-Quran, lepas tu pergi mengaji. Dia macam tu. Tu yang pergi laju tu. Kita pula lain. Dah hafiz Quran, kira alim lah. Itu start tu. Jadi tak dapat nak mengamalkan isi Quran tu. Kenapa? Berhenti mengaji. Ini selalu tuan-tuan saya cakap kat madrasah, supaya budak-budak hafiz Al-Quran tu jangan ingat dia dah menghafal Quran dah kira pandai. Dah cukup dah setakat ni je. Jangan. Kadang-kadang hafal Quran mula umur 13 tahun. Budak otaknya terlajak pula, cepat sangat menghafal. 15 tahun, 16 tahun dah habis. Lepas tu keluar, cuba bawa diri sendiri, tak mengaji, tak apa, habis lah. Jangan dipikirkan, saya dah ngapal lama dah, tak ada ngapal lagi. Bukan masalah ngapal tak ngapal, fardu ain dah lepas belum? Takkanlah tak ada langsung cita-cita macam mana nak bela agama ni, biar masyarakat celik dengan agama. Tanggungjawab kita lah. Tanggungjawab kita ni. Siapa lagi nak betulkan orang di luar sana tu kalau bukan kita? Diorang tu semua dah main ringkas-ringkas je. Video lah, apalah tu. Nak ambil agama, ikut YouTube dia terus. Nak ambil agama, ikut TikTok dia terus. Lepas tu komplain, komen yang bukan-bukan. Macam rasa dah ahli fatwa.
Jadi kitalah yang membetulkan, memperbaiki keadaan tu. Tiap bantu tu. Ada satu orang dia nak keluar. Kita tak ada masalah, tak edit laki pun kalau budak nak keluar daripada madrasah. Ni kalau dengar kan semua sekali keluar. Tak jadi laki pun kalau keluar. Tapi atas nama kesian ke dia tu. Entah cuba balik kat kampung entah. Entah kampung balik. Balik kat kampung entah, balik. Takkanlah entah tak nampak siapa yang ada dekat surau tu, siapa yang dekat masjid tu. Rupa apa yang dekat masjid dengan surau tu? Takkan tak nampak siapa dia yang dekat surau kat masjid tu? Setakat mandikan jenazah boleh. Kalau setakat sembahyang bimbing 5 waktu boleh ya. Lepas tu siapa yang nak mempertahankan, nak membela manhaj jalan akidah ahli sunnah wal jamaah? Siapa? Silat-silat dengan Tok Bilal, Tok Imam sekali ngikut ke tak? Masuk pula puak-puak ahli bid'ah ni dalam kampung tu, mengajar yang bukan-bukan, ikut. Itu belum cerita dalam rumah lagi. Sebab kejahilan dan kebodohan itu merebak begitu. Itu penyakit dipanggil. Siapa nak merawatnya? Kita lah. Lepas tu kau dihantarkan ke madrasah. Bersyukurlah kerana apa, dalam ramai orang kau terpilih duduk dalam madrasah tu. Bukan senang orang nak buat lepas maghrib sembahyang Jumaat. Bukan semua orang mudah lepas maghrib duduk berzikir, baca Quran. Ada wirid-wirid khusus, wirid wali pula tu diamalkan. Bangun pagi, ada khidmat, hormat guru, hormat asatizah. Semua ada dalam madrasah tu kebaikan tu. Kalau kita keluar, kita meninggalkan kebaikan tu. Seolah-olah kita lebih suka tempat yang tak baik berbandingkan tempat yang baik. Dan tu siapa yang nak tolong puak-puak yang mana anak luar nikah, duduk buang-buang, yang ni semua ni, yang mana hari ni buat maksiat, esok nak taubat? Siapa yang nak bimbing tu? Kalau kita yang muda-muda ni pun singkat cara berfikir. Ini bukan untuk madrasah sana ni, madrasah Sakil. Semua madrasah lah. Jangan singkat fikir tu. Niat khidmat untuk agama. Hari ni kita tolong agama Allah, nanti Allah tolong keluarga kita. Hari ni kita betulkan akidah orang, bantu orang memahami akidah, nanti jauh pergi pun saudara kita tak jadi kafir. Tu berkatnya. Faham? Berkat. Intan surullah yansurukum wa yuthabbit aqdamakum. Bantu agama Allah, Allah bantu kamu. Itu dia. Oh, ni bayang tangguh ni. Ini kalau suruh orang angkat tangan ingat semua ni. Siapa sedia keluar dengan saya? Buat terpaksa buat 2 van. Tak betul tuan-tuan, bukan cakap main lah. Itu je. Hari-hari nak kena. Macam mana kita taskil orang keluar, taskilkan pelajar-pelajar kita macam tu. Biar otak dia terbuka lah. Di tempat kami ada yang dah keluar, masuk balik. Alhamdulillah, keluar, masuk balik jadi. Ya macam tu. Tu ada 2 orang. Alhamdulillah, ini last bekas pelajar Al-Fat. Alhamdulillah dah masuk daurah. Tinggal tunggu nak pergi Yaman ni. Doakan mudah-mudahan sampai hajat mereka tu. Masa sebelum daurah tu datang 80 orang untuk nak menentukan boleh ke tidak masuk daurah tu. Dia nak 50 orang je. Maknanya 30 orang tolak lah. Alhamdulillah, yang selama ni kita suruh hafal matan, susah-susah hafal matan, ibarah tu fahamkan, faham syarah guru tu fahamkan, murajaah betul-betul apa semua. Time pressure saja je, keluar nazam sekali. Bawakan nazam, walau tak minta nazam. Dia tanya kat situ, sifat 20 apa? Terus wa ba'du fa'lam bi wujubil ma'rifah bi wajibillahi subhanahu fa Allah mawjudun qadimun baqi. Jawab dengan matanya. Hasilnya kesenangan tu awal lagi dah rasa dah. Itu belum pergi jauh lagi. Belajar lagi dan lagi. Memang sekarang ni susah, tahan ngantuk. Nak kena jadi macam orang gaji, sikit-sikit nampak selipar bersepah, kita juga ambil selipar susunkan. Guru punya ni nak kena sediakan. Memang nampak macam orang gaji duduk kat madrasah ni kadang-kadang. Tapi berkatnya tu esok dimuliakan oleh orang. Zalalta taliban
Fa'azazta matluban. Kamu hina ketika menuntut, kamu mulia ketika dituntut. Takkanlah selipar ustaz-ustaz ni tak boleh nak betulkan sendiri. Boleh ke tidak? Boleh. Boleh je kita ambil selipar tu, bukan 3 kilo. Selipar tu boleh kita letakkan kat sana. Tapi benda tu pintu bagi ilmu. Kadang-kadang nampak pelajar kita tu ambilkan selipar, tak tegak pun. Saja je. Kadang-kadang dibuka bukan dengan kita marah tu. Dibuka dengan apa yang dibuat tu lah. Kan kalau semua marah-marah, orang marah pula. Kadang-kadang kalau kita syarah panjang-panjang pun tak terbuka dengan syarah kita tu dia. Tetapi terbuka dengan sebab khidmat. Lepas tu kadang-kadang biarkan. Mungkin dengan sebab khidmat tu terbuka kepahaman ilmu tu bagi dia. Jadi banyak benda yang belajar di madrasah, di zawiyah, di pondok dan sebagainya, yang mana tidak diterapkan oleh golongan bid'ah pada sekolah-sekolah dia orang. Ada. Mana ada sekolah-sekolah ahli bid'ah, dia sendiri pun ingkarkan tabaruk. Minum air guru ada. Bekas guru tu, rebut-rebut nak minum, ambil berkat. Ada? Tak ada. Yang buat ni semua ahli sunnah. Ahli sunnah yang buat. Bekas guru tu ambil, insya-Allah mudah-mudahan berkat. Hakikat Allah juga yang memberi keberkatan itu. Boleh buat? Boleh. Ada senarannya. Ada dalilnya. Ada orang nak minta dalil. Aku bagikan dalil, engkar engkau 1000 dalil. Apa yang masalah? Tak payah dalil-dalil Quran hadis, dalil biasa pun boleh. Dalil-dalil yang macam ni, dalil-dalil kita dengan mak bapak, cukup dalil dah. Berkat kat situ boleh ambil. Yang lain pun boleh. Asal nama baik, asal nama guru, asal nama orang alim, mengajarkan Quran, mengajarkan apa pula tak boleh ambil tabaruk kat situ pula. Apa masalah? Ni tempat-tempat yang dah banyak orang sujud, banyak berzikir ni apa. Kita masuk dalam ni ambil berkat. Semayang sunat kat sini. Salah ke? Tak salah. Yang salah tu kerana tak nak buat. Dia yang tak nak buat, dia kata salah. InsyaAllah tuan-tuan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad al-Fatih lima uliqal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi haqqa qadrihi miqdaril azim subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin taqabbalallahu minkum.